Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Muhammad Ismail. Macam mana suara Jelas ke? Minta maklum balas daripada pendengar. Sebelum kita mulakan, nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasalata masaki bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtigha wajhillah mardatihi qurbihi sawabihi. Abang apa ni Abang Ding Dang Dong, macam mana suara? Clear? Jelas? Minta maklum balas daripada tuan-tuan. Dah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil nizam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al-amilin wa arwah masyayikhina wa walidina masyayikhihim wa walidihim wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan lil musannif fi hadzal kitab al-imam an-Nawawi wa usulihi wa furu'ihi wa usulihi wa ma yantasibu ilayhi ajma'in wa khususan li hadhihi an-niyyati wa li kulli niyyatil khair wa salamati fi ad-din wa dunya wal akhirah syu'ilillah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktab abadal abidin wa dahara dahirin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna, ya muallimal hikmah 'allimna, ya muallimal hikmah 'allimna. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tansanuhu ya rabbal alamin. Rabbi yassir la tu'assir ya karim, rabbi tammim bil khair, rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat muslimat sedang pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, syukur kita ke hadratillah kerana limpah kurnianya, izin dan pertolongannya dapat kita berhimpun lagi sama-sama. InsyaAllah malam ini kita sambung bicara kitab Bustanul Arifin wa Sabiluz Zahidin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa wafarallahu lahu wa liwalidih wa li jamil muslimin wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung pada bicara kalau pakai kitab terjemahan yang diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari hafizahullah. Itu pada hadis yang ke-13 ya. Hadis yang ke-13. Kita tengok ada ke-13 tu balik. Jadi hadis yang ke-13 tu mana kata tuan pengarang yang mana meriwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud tu, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah
wa anni Rasulullah illa bi ihda salas, as-sayyibu zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang muslim. Maknanya tidak halal ni tidak boleh ditumpahkanlah, haram. Maknanya tidak boleh membunuh seseorang Islam yang bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahawasanya mana sesungguhnya aku, yakni Nabi Muhammad SAW, pesuruh Allah, kecuali dengan salah satu 3 perkara sahaja. Pertama, janda atau duda. Maknanya apa tu? Yang pernah merasai hubungan kelamin yang halal dengan pernikahan. Kemudiannya berzina. Yang kedua, dengan diri dengan diri, maknanya dengan sebab membunuh seseorang. Ketiga, seseorang yang meninggalkan agama, memisahkan diri dengan jemaah. Baik, hadirin hadirat dikasihi Allah, kita masih lagi pada bab yang kedua daripada 5 bab kitab ini, ya. Di mana bab yang kedua ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan hadis-hadis yang merupakan kaedah-kaedah ataupun asas-asas foundation di dalam agama Islam. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendahulukan hadis-hadis yang telah disusun oleh Imam Ibn Salah, iaitu lebih kurang ada 26 hadis, dan kemudian beliau akan menyusulkan pula dengan tambah lagi 3 hadis, menjadikan jumlah hadis dalam bab ini 29. Yang semua hadis dalam ini adalah merupakan asas-asas di dalam agama Islam yang terdapat tidak kita sebagai orang Islam kena ambil tahulah. Tak tahu, kita kena belajarlah tentang hadis-hadis ni, yang meliputi pelbagai aspek agama dan juga kehidupan dunia dan juga akhirat. Baik, jadi maknanya hadis yang ke-13 ni pada pertemuan yang lepas kita berhenti di sini, kan? Kalau kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Khalid dan semua-semua yang bagi salam dan yang bagi maklum balas tadi, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairal jazak. Baik, jadi kepentingan hadis ni, hadis yang sangat penting lah. Yang mana hadis ini suatu penjelasan tentang penjelasan yang besar, yang penting tentang, maknanya dalam penyaksian dia bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahawa sesungguhnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah pesuruh Allah. Dia mengaku, berikrar dengan lidah, terima dengan hati. Itu muslim lah. Jadi selama mana dia tu muslim yang sejahtera ataupun muslim yang sederhana, yang waras, yang sejahtera daripada perkara-perkara yang gangguan kesakitan ataupun kecelaruan yang boleh memudaratkan masyarakat umum. Selama mana dia sejahtera daripada perkara-perkara sakit ke, kecelaruan mental ataupun rohani, sehingga boleh menyebabkan kemudaratan orang lain, ataupun boleh menyebabkan mengganggu keharmonian masyarakat dan keselamatan individu, ahli dan seumpamanya, boleh mengganggu gugat keselamatan kemanusiaan, dan seperti virus yang berbahaya, yang boleh membinasakan agama, akhlak, bahkan harta benda, dan boleh menyebabkan tersebarnya kejahatan dan kesesatan. Maka pada ketika itu gugurlah pemeliharaan syariat terhadap nyawa dia. Antaranya yang bagi Nabi nyatakan dalam hadis inilah, seperti itu al-inqita' ataupun al-insilahu anid din. Kerana kita tu terkeluar daripada agama Islam dengan sebab sama ada puncanya i'tiqad, pegangan hati, ataupun sebab tutur kata kita, ataupun sebab perbuatan kita. Jadi inilah kepentingan hadis ni. Kemudian hadis yang ke-14 bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang peperangan terhadap orang-orang yang memerangi Islam ataupun kehormatan
ma'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Baik. Ini hadis yang ke-14 daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku disuruh memerangi manusia. Manusia itu siapa? Tuan-tuan catat situ, iaitu penyembah berhala dan orang-orang musyrikin. Penyembah berhala dan orang-orang musyrikin. Aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawasanya aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Dan mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Mendirikan ni, apa makna mendirikan? Catat kat situ, yakni menunaikan seperti yang diperintah. Cukup syarat rukun. Dan meninggalkan perkara yang membatalkan. Tu dia. Itu makna mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, bayar zakat. Apabila mereka telah membuat yang demikian itu, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka. Kecuali itu catat kat situ. Catat garis ataupun tuan-tuan buat catatan. Mana kecuali ni dia, kalau dia istilah nahu dia kat sini ni, dia istisna munqati'. Makna dia tu akan tetapi. Mana kita baca macam ni. Akan tetapi ataupun pun demikian. Dengan hak Islam tu pun demikian mereka wajib melakukan. Tu maknanya tuan-tuan boleh buat catatan pada kata maka mereka telah memelihara darah mereka. Okey sebelum tu. Jadi di sini baginda Nabi SAW menyatakan, baginda diperintahkan, disuruh oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan kepada baginda Nabi melalui wahyu untuk memerangi manusia. Manusia itu siapa? Iaitu penyembah-penyembah berhala dan orang-orang musyrikin. Daripada perintah untuk memerangi tu, duk diperangi tu, dan harta mereka pun tak jadi ghanimah. Kalau orang kafir yang harbi, musyrikin, kalau diperangi, maknanya mereka tu, darah mereka tu halal ditumpahkan dan harta mereka tu menjadi ghanimah, menjadi rampasan. Kalau sebaliknya masuk Islam, kemudian bersaksi, solat, zakat, maka terpelihara. Kecuali dengan hak Islam tu, tuan-tuan gariskan, kemudian tuan-tuan catat tepi tu, pengertian dia apa dia? Yakni tetapi mereka menunaikan hak agama Islam, iaitu buat yang disuruh, tinggalkan yang ditegah. Dapat tu. Jadi hadis ini, antara kepentingan hadis ini seperti mana dinyatakan oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu hafizahumullah dalam kitab beliau Al-Wafi, kitab rukun Islam pertama kan, syahadah beserta dengan tasdik. Tasdik ni makna membenarkan, yang putus, makna keimanan, makna dalam hati. Makna syahadah ni makna al-iqraru bil lisan, kita ungkapkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Apa makna aku bersaksi? Aku bersaksi itu maknanya di dalam hati kita, kita kena tahu tentang apa yang kita ungkapkan tu, dan kita kena fahami, dan kita kena benarkan. Benar tu tasdik tu. Tasdik maknanya kita benarkan. Tasdik lawan dia takzib. Jangan kita dustakan. Jangan kita ungkap di lidah, tapi di hati kita dustakan. Itu dia panggil nifak. Orang yang ada nifak dia panggil munafik. Dia izharul iman bisyahadah, bil iqrar. Dia menzahirkan keimanan dengan pengakuan di lidah dia, tetapi dia wa ibtanul kufri ataupun wa ikhfaul kufri, dia sembunyikan kekufuran dalam dada dia, dalam hati dia. Itu munafik. Jadi ni hadis ni besar kerana dia mengandungi perkara yang sangat penting, ataupun boleh kata yang paling penting, permulaan untuk nak mensahihkan keimanan seseorang, kelepasan dunia dan akhirat, iaitu syahadah beserta dengan kita tu tasdik yang jazim, yang putus, tak ada kesangsian terhadap apa yang kita ungkapkan. Dan kemudian kita tunaikan salat,
di atas apa yang diperintah, seperti mana yang diperintahkan, dan tunaikan zakat. Jadi kesimpulan dia, hadis ini menunjukkan wajib memerangi penyembah berhala. Ini ada faedah hadis ni, dinyatakan hadis ni menunjukkan wajib memerangi penyembah berhala sehingga mereka masuk Islam. Ini panjang lebar lah perbicaraan dalam kitab-kitab fiqh bahagian perbicaraan dengan jihad fisabilillah. Nyawa dan harta benda orang Islam adalah terpelihara. Ini lagi satu faedah dapat daripada hadis ni. Nyawa dan harta benda orang Islam adalah terpelihara. Adapun nyawa, harta benda orang-orang bukan Islam, maka dia terpecah kepada beberapa bahagi pula. Sebab orang bukan Islam ni, orang kafir ni, dia ada kafir yang dia kategorikan sebagai kafir yang harbi, yang wajib diperangi. Ada kafir yang mu'ahad ataupun mu'amman, kafir zimmi. Jadi itu dalam kitab-kitab fiqh lah, perbahasan panjang lebar. Kemudiannya hadis yang ke-15, rukun-rukun Islam. An Abi Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shahi Ramadan wa saumi Ramadan, muttafaqun alaih. Artinya, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu dibina atas 5 perkara. Pertama, 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi. Bersaksi itu makna apa? Yakni aku ungkapkan dengan lidah dan aku terima dan benarkan di dalam hati. Itu makna bersaksi, ya. Bahawasanya makna sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya sesungguhnya Allah ataupun Tuhan itu hanyalah satu. Hanya satu, tidak berbilang-bilang. Bukan 2, bukan 3. Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu bukan bukan bahala, bukan bahala besar yang dipecahkan dari orang Arab. Batu tu diambil letak dekat Kaabah. Itu mengarut tu tuan-tuan, ya. Tersebar sekarang ni kan. Biarlah majlis agama menyelesaikan kan. Ada seorang tu yang pembawa ajaran yang konon didakwa sebagai apa tu kan, agama Melayu tu, yang mengatakan bahawa Allah itu adalah yang nama bahala yang paling besar sekali masa zaman Arab Jahiliah. Kemudian dipecah, diambil batu tu diletak ke Hajar Aswad, itulah yang dicium dia orang. Auzubillah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bahaya, ya, fahaman-fahaman yang sebegini. Minta maaf lah. Jadi kita teruslah maknanya berpegang teguh dengan keyakinan kita, kepercayaan kita, keimanan kita bahawa sesungguhnya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah satu zat yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Jadi itu penyaksian kita, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Rasul daripada sudut bahasa, Rasul ni makna utusan. Utusan ataupun wakil yang disuruh menghantar ataupun menyampai atau melakukan sesuatu pekerjaan. Itu daripada sudut bahasa. Makna perihal utusan tersebut dipanggil risalah. Adapun daripada sebut istilah syariat agama kita, bila sebut Rasul makna apa? Rasul ialah yang kita pada awal lah bagi tahu dulu, seorang manusia yang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudiannya yang Allah kemudiannya manusia, dan pilihan Allah. Kemudian Allah SWT bagi turunkan wahyu, sampaikan wahyu, dan diperintahkan menyampaikan kepada umat. Itu Rasul. Kalau tak diperintah menyampaikan kepada umat, itu Nabi.
Maka kena ingat ni, asas ni. Maka tiap-tiap Rasul itu adalah Nabi. Tetapi bukan semua Nabi itu Rasul. Jadi sekali lagi, tiap-tiap Nabi adalah Rasul, tetapi bukan semua Rasul itu Nabi. Faham? Jadi jumlah wajib kita mengakui kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kenabiannya. Begitu juga baki lagi seluruh nabi-nabi dan rasul, bukan baginda Nabi sahaja. Baik, jadi tinggal lagi yang kita wajib tahu satu persatu tu, 25 orang Nabi Rasul tu. Itu kerana datang sebutannya di dalam Al-Quran. Adapun secara umum ada sejumlah Nabi-Nabi dan Rasul yang hanya jumlah itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang wajib kita ketahui adalah jumlahnya 25 tu. Baik, jadi kemudiannya ini rukun Islam yang pertama. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, pergi haji. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Baik, jadi hadis ini hadis yang sangat besar. Sangat agung. Dan ia adalah merupakan asas agama Islam. Merupakan asas agama Islam dan perhimpunan hukum hakam. Kerana apa? Kerana pada hadis ini mengandungi pengenalan terhadap agama Islam. Pengenalan terhadap agama Islam dan rukun-rukunnya yang telah termaktub di dalam nas Al-Quran. Baik. Jadi fahamkan betul-betul ya. Apa makna kedua daripada, tuan-tuan boleh catat daripada kata kedua mendirikan sembahyang, ketiga menunaikan zakat tu. Yang kemudiannya ketiga menunaikan zakat, keempat pergi haji dan kelima berpuasa di bulan Ramadan kan. Baik, yang lagi baki daripada yang pertama tu, pertama syahadah, betul. Okey. Jadi syahadah ini wajiblah bagi orang yang bukan Islam nak masuk Islam, wajib dengan syarat-syarat dia. Adapun yang dah sedia lahir dalam agama Islam, maka berselisih pendapat fuqaha lah. Ada yang mewajibkan seperti Imam Malik ya, rahimahullah, mewajibkan walaupun kita ni lahir dalam keluarga Islam, apabila kita dah sampai baligh, kita wajib sekali mengucap 2 kalimah syahadah sekali seumur hidup, seperti mana juga kewajipan haji, umrah kalau seandainya mampu, kan, cukup syarat. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan, tidak dihukumkan wajib. Selain di dalam salat. Salat kerana pada tahiyat akhir itu kan dia adalah merupakan rukun salat, rukun qauli. Itu syahadah. Okey, dan pembicaraan syahadah ni pun kalau nak ikutkan panjang lebar lah. Kita tak bercadang berpanjang. Imam Nawawi hanya membentangkan hadis ni. Kemudiannya daripada yang kedua sampai yang kelima tu, tuan-tuan catat dekat situ. Erti kata apa? Maknanya dia menerima ataupun mengiktiraf tentang mengiktiraf kewajipan yang tersebut. Maknanya dia iktiraf wajib solat 5 waktu, wajib puasa bulan Ramadan, wajib zakat. Kalau ikut susunan sini ni, wajib solat 5 waktu sehari semalam, wajib menunaikan zakat, wajib tunai haji, wajib puasa bulan Ramadan ni. Makna apa? Dengan kata apa? Dia izan. Itu pengertian Islam, dia terima. Catat lagi, sekalipun dia tidak melakukan. Faham? Jadi tuan-tuan kena buat catatan penting, iaitu melakukan solat dan yang maknanya melakukan baki lagi rukun Islam yang 4 tu, menyempurnakan di atas seperti mana yang diperintahkan adalah merupakan kesempurnaan Islam. Bukan syarat nak jadi orang Islam. Faham? Syarat nak jadi orang Islam maknanya syahadah tadi, pengakuan di lidah, penerimaan di hati, kemudiannya dia menerima dengan kewajipan tersebut. Wajib ya, semayang wajib, tapi semayang pun tidak. Puasa, haji, zakat wajib, dia tahu wajib tapi dia tak buat. Jadi kita kena faham betul-betul.
Jadi pengertian rukun Islam 5 perkara ni maknanya ucap 2 kalimah syahadah dan diterima kewajipan baki. Yang rukun Islam yang lagi 4 tu. Sekalipun dia tidak melaksanakan. Jadi melaksanakan tu, itu makna kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam. Mana tak sempurna Islam seseorang tu. Kalau dia tak melaksanakan. Kalau ditinggalkan perkara tu, dia dipanggil orang Islam yang asi, yang berdosa. Yang melakukan dosa kerana meninggalkan kewajipan. Tapi kalau seandainya dia tak mengaku, dia tak terima, wajib tak semayang? Tak wajib semayang dah. Tak semayang, wajib. Mana wajib semayang? Semayang apa Semayang pakai hati je, betul kan? Ini boleh terkeluar daripada agama Islam. Ataupun kalau ketika syahadah tu, ataupun selepas pada syahadah tu, bila dah dibentangkan, dia tidak terima kewajipan. Dia nak mengucap 2 kalimah syahadah saja. Dia tak terima, tak mengaku. Masa tu, kalau ingat kita ni, kalau hukum syariat Allah Ta'ala yang dah Allah Ta'ala tetapkan, istihlalul haram, kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang wajib kita kata tak wajib, yang haram kita kata tak haram, kan? Kita misal kata i'tiqad dalam hati, maka itu terkeluarlah daripada agama Islam. Na'udzubillah. Hadis yang ke-16, perihal saksi dan sumpah. Baik, jadi hadis ni adalah merupakan hadis asas, Hadis asas ni pada penghakiman, asas penghakiman. Hadis ke-16, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadisun hasanun rawahul Baihaqi bihadzal lafzi. Wa yusahihu fi sahihaini. Artinya, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya semua orang diberikan mengikut apa yang dia dakwakan. Apa makna diberikan mengikut apa yang dia dakwakan? Maknanya seandainya semua orang dibenarkan dakwaan dia. Macam tu. Dibenarkan dakwaannya ataupun ditunaikan permintaan dia. Ataupun perkenankan dakwaan dia tu, maka sudah pasti ramai orang yang mengaku harta orang lain dan mengaku mempunyai hak terhadap darah mereka. Dakwa ni mengakulah. Kita mengaku ataupun kita menuduh. Kalau seandainya kita lunaskan tuduhan tu semata-mata atas tuduhan tu, maka sudah pastilah ramai orang yang akan nanti mengaku harta orang lain dan mengaku mempunyai hak terhadap darah mereka. Makna apa? Boleh kata nak bunuh ataupun nak memudaratkan orang lain sewenang-wenang. Tetapi ini suatu kaedah yang besar, tuan-tuan garis. Saksi mesti ada bersama dengan orang yang mengaku mendakwa. Dengan kata lain, bukti, maknanya orang yang mendakwa, dia mesti mendatangkan bukti. Bukan sekadar dakwaan. Kemudiannya, dan sumpah pula mesti dilaksanakan oleh orang yang memungkiri sesuatu dakwaan. Maknanya sumpah pula adalah bagi orang yang tidak mengaku tuduhan tersebut yang dilontarkan ke atas diri dia. Jadi ini kata Imam Nawawi rahimahullah, hadzal hadis qaidatun kabiratun min qawaid ahkam syar'i. Ini hadis adalah merupakan kaedah yang sangat besar daripada kaedah-kaedah hukum hakam syariat. Jadi ini hadis, tuan-tuan boleh catat. Hadis ini adalah asas penghakiman dan rujukan dikala berlaku perbantahan, tuduh-menuduh dan juga permusuhan. Ini hadis penghakiman ni, pengadilan. Kalau orang yang menuduh, dia mesti mendatangkan bukti, saksi. Kalau orang yang tak mengaku, dia nak mempertahankan diri, dia tak ada bukti, dia tak ada saksi, maka atas dia sumpah. Ini pun panjang menjela bicara di dalam kitab-kitab fiqh.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi qala qultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat ilayhi nafsu wa tma'anna ilayhi al qalbu wal ismu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri wa inna aftakan nas wa in aftakan nasu wa aftauka wa fi riwayatin wa in aftakal muftun. Bukan tadi tu betul ya, bukan wa inna ya, wa in, bukan sabdu tu betul kan tu, sukun. Hadisun hasanun rawahu Ahmad wa Darimi wa ghairuhuma. Wa fi sahih Muslim min riwayat Nuwas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khalqi wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Baik, artinya daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu bahwasanya beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bukankah engkau datang bertanya tentang kebaikan dan dosa? Wabisah berkata, benar. Lalu baginda bersabda, maka hendaklah engkau bertanya akan hatimu sendiri. Kebaikan itu apa-apa yang dirasa tenang oleh dirimu dan apa yang dirasa tenang oleh hatimu. Dan dosa itu apa yang tergetar dalam dirimu dan ragu-ragu di dalam dada, walaupun orang ramai berfatwa supaya engkau menyalahinya, walaupun mereka berfatwa menyalahinya. Dan dalam satu riwayat lain, sekalipun telah berfatwa kepadamu oleh orang-orang yang berfatwa. Dan dalam riwayat Imam Muslim daripada An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, kebaikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah apa-apa yang ragu dalam dirimu dan engkau benci bahawa melihat ke atasnya oleh manusia. Baik. Jadi hadis ini hadis yang ke-17 ini adalah bagaimana kita mengenali kebaikan dan dosa ni. Makna apa? Makna petanda untuk diri kita sendirilah. Kita nak kecam, kita nak mengesan, kita nak tahu satu-satu tu baik ke ataupun tidak baik, jahat. Sama ada perkara tu ada pahala ke ada dosa. Perkara tu perbuatan yang baik atau perbuatan yang berdosa. Jadi ini hadis, kepentingan hadis ini, berkata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, ini hadis adalah daripada kata-kata baginda Nabi yang singkat tetapi dia punya pengertiannya yang panjang, yang banyak. Dia panggil istilah dalam hadis, dia panggil jawami'ul kalim. Kata-kata baginda Nabi ringkas, pendek. Orang kita kata apa? Pendek dan padat. Pengertiannya syarat. Macam tu. Pendek dan padat tetapi pengertiannya syarat. Hadis ni, hadis yang ke-17 ni, tak panjang mana tapi padat dan syarat. Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kenapa pula? Bahkan beliau kata lagi, hadis ini adalah daripada hadis yang paling ringkas lah dalam nak membicarakan tentang apa? Tentang kebaikan dan juga dosa. Kenapa? Kerana kata beliau lagi, kebaikan tu kalimah al-birru. Orang kita terjemah biasanya kebajikan. Sini tuan penterjemah terjemah, kita tengok situ. Kebaikan kan? Penterjemah sebut kebaikan. Kebaikan ataupun kebajikan. Kebajikan tu apa dia? Adalah suatu kalimah yang menghimpunkan bagi sekalian perbuatan-perbuatan yang baik dan perkara-perkara makruf. Semua perbuatan-perbuatan yang baik dan semua perkara-perkara makruf terhimpun dekat kalimah al-birru, kebajikan, kebaikan. Sedangkan kalimah al-ismu pula adalah suatu ungkapan. Al-ismu ataupun orang kita Melayu sebut dosa adalah merupakan suatu ungkapan
yang menghimpunkan sekalian perbuatan-perbuatan jahat, perkara-perkara keji, sama ada besar ke kecil ke, masuk dekat kalimah al-ismu ataupun dosa. Kerana sebab inilah baginda Nabi SAW menemukan kedua-dua ni, dan menjadikan kedua-dua ni sebagai lawan. Nampak tak? Tengok pada kata tu kan. Tentang tentang dosa, dan maknanya kebaikan tu, al-birru tu lawan dia al-ismu. Jadi macam mana sekarang persoalannya, kita nak kenal pasti. Sekarang ni bila dah kita faham dua kalimah tu, kita dah dapat kenal pasti dah. Okay, fine. Iaitu apa? Semua kebaikan dia terhimpun dekat kata al-birru, dan semua kejahatan maknanya dia terletak pada al-ismu. Adapun di sini hadis ini menunjukkan kepada kita, membimbing kita supaya kita berakhlak mulia. Kerana ia adalah merupakan sebesar-besar perkara kebaikan. Sebab Nabi kata gitu kan, macam mana kau nak cam kan kebaikan, maka hendaklah kau bertanya akan hatimu. Tanya akan hati ni apa? Kita kembali kepada hati kita sendiri. Okey? Sebabnya secara ringkas ialah nak bagi tahu, secara fitrahnya Allah Taala jadikan kita ni, kalau benda-benda tu salah, hati kita takkan tenang tau. Hati takkan tenang. Hati rasa macam macam tak kena aja. Benda ni boleh ke tak boleh? Timbul tanda tanya. Kadang-kadang punca kita tak tahu hukum dia. Tapi bila berlaku pada kita, kita rasa hati tu tak sedap. Itu petanda yang Nabi ajar ni. Itu makna tanya hati. Bukan tanya hati ni ikut nafsu. Orang Melayu sebut kan, tanya tepuk dada, tanya selera kan. Itu pengertian lain. Mungkin kalau dimaksudkan ini pengertiannya daripada hadis ini, maknanya baginda suruh cek hati kita. Ketika kita melakukan sesuatu perbuatan, apa kita rasa? Kalau hati kita rasa tenang, tak ada rasa bergelora, tak ada rasa macam tidak bercelaru hati kita, itu petanda perkara itu perkara baik. Tapi kalau kita buat sesuatu perkara yang menyebabkan hati kita rasa celaru lah, serabut lah hari ni, ini satu petanda lagi. Kenapa kita hari ni mutakhir kita rasa kita ni serabut lah, fikiran kita serabut? Salah satu punca keserabutan pada dalam diri kita, fikiran kita adalah kerana dosa, tuan-tuan. Dan sebab kepada ketenangan adalah perkara-perkara kebaikan. Ini secara ringkasnya. Jadi ringkasnya, hadis ini menunjukkan kita, Nabi suruh kita berakhlak yang mulia. Berakhlak mulia. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Dan juga hadis ini menyatakan bahawa agama kawal diri seseorang dari dalam, sedangkan undang-undang kawal daripada luaran. Okay, fine. Faham tak? Agama kawal diri individu tu daripada dalam, makna kejujuran kita, maknanya kesetiaan kita terhadap suruhan dan tegahan Allah. Sama ada depan orang ke belakang orang ke, orang tahu orang tak tahu, kita tetap laksanakan. Makna kalau berlaku perkara dosa, hati kita tak tenang, kita kembali bertaubat, mohon ampun, depan nanti kita jumpa. Maknanya agama tu kawal diri daripada dalam. Makna kalau agama kita lemah, itu yang kita meninggalkan perkara yang disuruh, buat perkara yang ditegah. Adapun agama secara umum adalah mengawal seseorang daripada luaran. Makna ketetapan Allah Ta'ala, suruhan Allah, tegahan Allah tu kawal daripada luar. Maknanya undang-undang lah, undang-undang macam undang-undang dalam sebuah negara, tak nak undang-undang yang bersangkut paut dengan keagamaan yang dijaga oleh majlis agama dan yang seumpamanya, maka dia tujuan kawal daripada luar. Tu kalau kita ada buat salah, ambil tindakan, ada hukuman dia. Ada pun bergogar apa ni dia punya rakaman, tak ada, dia meja tak apa stabil, tak maaf.
Apa ni? Tuan-tuan boleh catat, mana agama dia kawal diri seorang dari dalam, sedangkan undang-undang syariat, undang-undang sebuah negara dia kawal daripada luaran, pihak luaran. Dan apa ni, hati sangat bernilai dalam agama Islam, sehingga kan baginda Nabi suruh kita tanya hati sebelum kita beramal. Nampak? Maknanya tanya hati ni maknanya kita periksa hati kita lah. Kita pastikan kita beramal, kita buat amal ke, kita tinggal amal ke, atas dasar apa. Yang saya kira sepatutnya seperti yang telah lalu dijelaskan, kita buat amal, kita tinggalkan perkara yang ditegah. Kerana apa? Pertamanya kerana itu suruhan dan tegahan Allah. Kita nak junjung perintah. Yang kedua, kerana mengharapkan kita ni dihampirkan diri kepada Allah, dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan kita daripada kemudaratan dunia akhirat, bagi kita berjaya, dapat masuk syurga, dapat bertemu Allah, dapat beroleh yang pahala Allah Taala janjikan. Itu antara niat-niat yang baik pada kita melakukan apa ni, amalan. Jangan ada kerana orang riak dan seumpamanya. Okey, fine. Hadis yang ke-18, berbuat baik dalam segala keadaan. Qala musannif rahimahullah taala, an Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza zabahtum fa ahsinul zibhah, wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurhi zabihatahu. Baik, rawahu Muslim. Artinya, daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya melakukan ihsan. Melakukan ihsan. Ihsan tu apa dia? Ihsan tu tuan-tuan catat, iaitu apa ni, memperkemaskan dan menyempurnakan. Itu makna ihsan. Ihsan daripada sudut bahasa makna berbuat baik. Ihsan maknanya perihal berbuat baik ataupun kebaikan, dalam bracket tu tanpa terjemah letak kan. Ihsan maknanya, ihsan ni perihal kebaikan ataupun perihal berbuat baik. Catat situ, pada segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, maka hendaklah kamu mengindah atau mengelokkan keadaan bunuh tu ataupun kaifiat bunuh tu. Dan apabila kamu menyembelih, maka hendaklah kamu mengelokkan sembelihanmu. Maka hendaklah seorang kamu menajamkan mata pisaunya, dan dengan itu ia telah merehatkan sembelihannya. Baik, hadis ini adalah hadis adalah merupakan dalil nas kewajipan ihsan. Buat baik ni, buat baik sama apa ni, secara umumnya berbuat baik itu ihsan tu, yang dia salah satu daripada cabang agama, adalah merupakan hukum dia tu wajib secara umum. Ni kewajipan. Hadis ni adalah dalil wajib kita, dalil Allah Ta'ala mewajibkan kita ihsan, melakukan kebaikan. Yakni apa? Memperkemaskan, tuan-tuan boleh catat, memperkemaskan dan menyempurnakan sekalian amalan yang disyariatkan. Apa yang Allah Ta'ala syariatkan? Pasal dia apa ni? Kita tengok tajuk atas tu, berbuat baik dalam segala keadaan. Apa jua keadaan, kita buat sesuatu tu, kita buat dia sempurna seperti mana yang disuruh. Itu buat baik lah. Sebab kebaikan ni perihal baik ke tak baik ke, tahsin dengan takbih ni, ia kena kembali kepada syarak. Kadang-kadang kita punya kebiasaan kita, kehidupan kita menghukumkan baik dan buruk tu kadang-kadang tidak selari dengan syariat. Kadang baik dekat kita, tak baik dekat syarak. Yang tak baik kat kita, baik dekat syarak. Nampak? Asa antakrahu syai'a, boleh jadi apa yang engkau benci tu benda tu baik untuk engkau. Yang kau
yang kau kasih perkara tu tak baik untuk kau, kan? Allah nyatakan dalam Quran. Jadi ini ni perintah mana baik, mana berlaku baik ni, perintah ihsan ni dalam semua perkara, dalam semua keadaan, situasi. Dalam hadis ni Nabi bagi contoh aja. Contoh maknanya kalau membunuh, elokkan bunuhan. Membunuh ni sama ada membunuh, dengan kata lain, membunuh yang diharuskan. Membunuh yang diharuskan ni seperti mana dalam peperangan, ataupun membunuh yang diharuskan ni lagi seperti mana Algojo. Algojo ni tahu siapa? Tu mereka yang tukang pancung. Dia apabila mahkamah syariah telah menjatuhkan, dia ni dijatuhkan hukuman bunuh atas kesalahan dia membunuh orang, contoh misalnya kata, maka dijatuhkan hukuman bunuh pancung. Tu tukang pancung tu, pancung elok-elok itu juga dalam perang. Kemudiannya begitu juga membunuh binatang, membunuh binatang yang harus dibunuh, bahkan terkadang sunat dibunuh. Ada binatang-binatang berbisa, binatang-binatang yang boleh memudaratkan kita, kan? Anjing yang liar, khinzir, itu antara anjing liar, khinzir tu antara yang sunat, anjing gila yang memudaratkan orang lah. Anjing mu'alamah tak boleh. Anjing yang terlatih, anjing jaga kebun orang, jaga rumah orang, jaga harta benda orang, anjing polis, anjing pengesan, tu semua anjing mu'alamah, anjing terlatih tu haram bunuh, tuan-tuan. Ini anjing-anjing yang anjing liar, duk kokah orang, duduk serang orang, kan, duk gigit orang, mendarat orang, itu tu kita sunat bunuh tu. Begitu juga khinzir. Tuan-tuan kok kaya jumpa khinzir tengah jalan lunggah kan kereta, kan, tapi punah pula kereta tu. Tak. Jadi dalam bab membunuh binatang yang diharuskan dan yang disunatkan bunuh, pun kita disuruh oleh Nabi memperelokkan bunuhan. Begitu juga apabila kita menyembelih binatang ni, binatang-binatang yang bahimatul an'am lah, binatang-binatang yang kita halal makan, dan kemudian namun kita diwajibkan menyembelih. Masa ketika menyembelih itu, maka datang perintah baginda Nabi untuk elokkan sembelihan, antaranya menajamkan pisau dalam hadis ni. Namun kalau tuan-tuan halusi dekat perbicaraan az-zibhah ataupun perbicaraan al-udhiyah, dalam bab bicara sembelih, bicara korban, banyak perkara-perkara yang bersangkut paut dengan adab-adab tu yang merupakan ihsan pada sembelihan. Kena jaga. Ini ditunjukkan pada hadis ini. Tapi kita tak bercadang nak berpanjang lah. Jadi siapa-siapa tukang penyembelih yang terlibat dengan menyembelih korban ke apa ke, jagalah elok. Ada perkara-perkara yang menyalahi, yang sehingga kita abaikan, dia makna kita terluput perkara-perkara kelebihan, dan terkadang kita boleh jadi berdosa kerana kita menyakiti. Antaranya seperti kita ditegah nak binatang-binatang, kita seksa dia. Sebelum kita nak sembelih tu, kita duduk tahan, tak bagi makan, pukul, belasah dia, apa semua, bagi dia lemah, lepas tu kita sembelih. Itu adalah ditegah oleh syarak. Itu panjang lebar lah bicaranya. Hadis ke-19, iman dan beberapa tuntutannya. Qala musannif rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, muttafaqun alaih. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik, atau hendaklah ia berdiam. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan jirannya. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian.
Tahun lepas kau datang kepala anjing dia tu habis dikokah air kucing. Jadi tu Bang buka kitab bekah lah. Panjang lebar bercerita itu. Macam mana? Ya kalau ikut elokkan bunuhan ni dengan sekali pukul. Dia ada panjang lah perbicaraan, kita tak bercadang ya. Tamam. Kembali. Kemudiannya hadis yang ke-19 ni tentang iman dan beberapa tuntutan ataupun tuntutan cantik kat situ tentang kesempurnaan iman ataupun cabang-cabang keimanan. Cabang-cabang keimanan. Jadi sabdaan baginda Nabi SAW yang kita baca sebentar tadi, baginda Nabi menyata, barang siapa yang beriman ni makna apa? Beriman dengan iman yang sempurna, macam tu. Beriman dengan Allah dan hari akhirat dengan keimanan yang sempurna, maka hendaklah ia berkata baik. Kata-kata yang baik ni, ini kata-kata yang apabila kita ungkapkan, kita boleh pahala. Kadang dia dalam jumlah yang wajib, kadang dalam jumlah perkara yang sunat. Itu kata-kata yang baik. Amar ma'ruf, nahi mungkar, suruh yang baik, suruh orang buat kebaikan, cegah orang kemungkaran, nasihat orang. Itu berkata baik. Atau hendaklah dia berdiam-diam ni, diam meninggalkan berkata-kata yang ditegah dan sia-sia. Itu catatan dia. Itu makna antara kesempurnaan iman. Masuk dalam kesempurnaan iman. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah akhirat, itu perkara pertama. Kata baik. Kemudiannya yang kedua, diam. Diam tu dengan makna tinggalkan kata-kata yang ditegah dan kata-kata tidak berfaedah. Dan kemudian yang ketiga tu, hendaklah memuliakan jiran. Memuliakan jiran ni tuan-tuan catat, iaitu buat baik dan tidak menyakiti dengan kejahatan. Buat baik dan tidak menyakiti dia dengan kejahatan. Muliakan jiran. Buat baik dengan jiran lah, dan jangan menyakiti jiran. Dan barang siapa yang beriman, maknanya sama juga. Satu lagi perkara yang dianjurkan baginda Nabi, iaitulah memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu ni catat, iaitu melayan baik dan menyambut dengan dihidangkan makan atau minuman dan seumpamanya. Jadi tetamu datang rumah, jangan kita buat tak reti aja. Tengok drama, tengok drama ke tengok movie ataupun lekor duk main game ke ataupun kerja-kerja kita, duk bagi salam ke, buat tak reti je kita. Tetamu jangan begitu. Sambut dekat muka pintu, sambut dia. Kemudiannya dia hidang, beri minum, nak kadang datang berjalan kaki ke, jalan jauh ke, siap dah. Kalau dah tahu tetamu nak datang, siap dah dia punya hidangan dia. Sampai-sampai kita sambut dia dengan air, bagi dia minum dulu. Itu antara perkara-perkara kesempurnaan iman. Jangan kita ambil lekeh perkara ni. Sampailah dia balik, kita hantar sampai ke pintu. Kalau dia bawa barang, tolong angkat barang. Jadi itu kita melayan baik tetamu. Kalau dia bermalam, siapkan keperluan dia. Kalau dia tumpang bermalam ke rumah kita, kita pun layan dia dengan baik. Jangan menimbulkan dia rasa bersalah dan seumpamanya. Siapkan keperluan dia, makan minum dia tu kalau kita terima tetamu. Jadi ini satu hadis yang besar. Hadis ini berkata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala dalam syarah dia, syarah sahih Al-Bukhari beliau, beliau kata hadis ini adalah daripada Jawami'il Kalim juga, kata-kata yang pendek dan padat, pengertian yang syarat. Mengandungi hadis ini ada 3 perkara penting. Ada 3 perkara penting. Jadi hadis inilah yang ada dikatakan juga menghimpunkan akhlak-akhlak yang mulia, sama ada daripada sudut perkataan dan juga tingkah laku. Okey, ini besar hadis ini. Kemudiannya hadis yang ke-20, tinggalkan marah. Jadi hadis yang ke-20, tinggalkan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada
miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri wasiat olehmu akan aku. Apa makna beri wasiat? Catat situ. Tunjukkan aku amalan yang bermanfaat. Itu makna. Tunjukkan aku amalan yang bermanfaat bagiku. Lalu Nabi SAW bersabda, jangan engkau suka marah. Catat kat situ. Apa makna jangan engkau suka marah? Itu terjemah tanpa terjemah tu. Kalau kata baginda Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Jangan engkau marah tu tuan-tuan catat. Iaitu, jauhi perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan. Dan jangan sengaja mencari sebab-sebab kemarahan. Satu pengertian. Tu catat tu, penting tu. Jangan kau suka marah tu kena catat. Jauhi perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan dan jangan sengaja mencari sebab kemarahan. Saja cari pasal nak marah orang. Marah tak kena tempat dah ni. Ini tegahan daripada marah tak kena tempat. Kerana marah ada pada tempatnya. Marah kerana Allah. Kalau kita sayang pun kerana Allah. Bukan kita marah kerana hawa nafsu, sayang kerana hawa nafsu. Jadi itu jadi marah tak kena tempat, sayang tak kena tempat. Jadi perkara tak patut marah, kita nak marah. Nak marah haja kerja kita. Jadi ini hadis yang besar pada bicara tentang anger management. Pengurusan marah. Jadi Nabi ulang-ulang ni, jangan kita nak mudah marah. Jauhi perkara-perkara, itu pengertian jangan kau suka marah ni. Satu pengertian, jauhi perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan. Jangan sengaja mencari sebab nak marah. Ataupun pengertian dia apa lagi? Jangan bertindak menurut kemarahan. Jangan bertindak menurut kemarahan. Kalau kita marah, kita jangan susuli. Maknanya apabila kita marah, kita tahan marah. Perkara tahan marah ni, kazmul ghaiz ni adalah perkara yang diperbesarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tetapi masyarakat, jangan cakap masyarakat lah, cakap diri kita sendirilah. Kita kalau kat bab ni banyak kita gagal sebenarnya. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Benda tak patut kita marah pun kita nak marah. Kadang-kadang tak konok ke hati kita, bukan tak konok pada syarak. Jadi marah pada tempatnya. Jadi Nabi ajar dalam hadis-hadis yang lain. Saya nak kongsi sikit lah sebagai penutup Manggali malam ni. Sejam lah dah kan. Hadis ke-20. Apabila kita marah, lazimi diam. Tu saya cakap waktu marah ni. Sebenarnya apabila waktu kita marah, kita susuli dengan waktu marah ni, waktu akal kita tidak dapat berfikir dengan sempurna. Kalau kita marah yang tidak terkawal. Jadi menyebabkan kita mengeluarkan kata-kata. Kalau kita bercakap, kata-kata kita nanti banyak salah. Berapa banyak tuan-tuan boleh semak sendiri kat pejabat agama, kes-kes perceraian yang tak jatuh talaknya adalah ketika marah. Lepas tu menyesal. Kenapa? Barangkali kita ni terpengaruh dengan kaedah motivasi barat. Kalau marah tu lepaskan, jangan pendam. Lepaskan, jangan pendam. Salah tu. Dalam Islam, marah, mula-mula kita kena tahan marah. Tahan marah dulu. Kita kena tahu marah tu apa sebab kita marah ni. Marah ni kerana apa? Kalau kena syariat, kena jaga betul-betul. Kalau kerana marah tu, makna kita memang disuruh marah pada perkara-perkara yang Allah Ta'ala marah. Kalau Allah Ta'ala marah, hatta kalau benda tu kita sendiri buat, kita kena marah. Kalau orang lain lagi lah, kita kena, maknanya perkara yang Allah Ta'ala marah pun kita kena marah. Kemudiannya, kalau maknanya kita kena lazim ketika marah ni, kita istighfar, minta ampun pada Allah SWT untuk kita nak menenangkan diri kita. Kalau seandainya waktu keadaan kita marah tu, kita sedang berdiri, kita bawa duduk. So orang tengah marah kan, berdiri kan, duduk. Jangan dia pada duduk pergi berdiri. Lain jadi dia. Kalau berdiri, tengah marah berdiri, duduk. Kalau duduk pun marah lagi, kita baring. Baring. Kalau baring pun marah juga lagi, kita bangun, kita pergi ambil air semayang. Semayang 2 rakaat.
Kerana kata baginda Nabi, marah tu daripada setan. Setan tu daripada api. Nak padam dia tu dengan air. Kalau kita dah buat semua benda tu, kita duk marah lagi, makali kita dah jadi setan. Na'udzubillah. Hadis yang ke-21 nanti. Jadi ini ingat ya. Yang maknanya catatan penting pada hadis ini iaitu anjuran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sempurna dalam lafaz hadis, maknanya ini anjuran daripada baginda Nabi SAW supaya kita jauhi perkara, jangan sengaja cari pasal nak marah, dan kemudiannya kita jangan bertindak mengikut kemarahan. Hadis yang ke-21, jangan mensia-siakan, jangan menyanyiakan kefarduan. Terbacalah satu. Rasanya ada berapa hadis lagi ni? Tak banyak dah ni. Sampai 20, lebih kurang ada 9 hadis lagi tuan-tuan. Sampai sini dulu lah kot. Kita berhentilah tuan-tuan, tandalah. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita sambung hadis yang ke-21. Terlebih tu kurang saya harap dimaafkan. Salah silap saya tu harap diperbetulkan. InsyaAllah panjang umur kita sambung pertemuan minggu depan dengan hadis yang ke-21. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqna bil hilmi wa sahlana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazan rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda sama' bi nuri syamsik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal asya'a kamahi, Allahumma arinal asya'a kamahi, Allahumma arinal asya'a kamahi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa azziqna halawatal iman bima ja'a bihi walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.